Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan subjek promosi dan pendidikan kesihatan. Kalau tengok pada table 4 ni, okay, saya tunjukkan satu persatu. Ini adalah table 4 untuk promotion dan health education, di mana kod kursus dia adalah HWT 20303, merupakan major ataupun core subjek bagi wellness. Dan kalau tengok pada sinopsis ini, dia menerangkan berkaitan dengan theoretical practical skills required for a career in health promotion and education. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan beberapa topik yang saya boleh nyatakan di sini adalah, kalau tengok pada topik yang pertama, itu the fundamental of health promotion and introduction to public health. Itu yang pertama. Yang kedua underlying concept of health education and promotion management. Dan yang ketiga, health program planning model and change and prevention. Nombor 4, global health. Okay, global health surveillance and epidemiological history, theoretical principle and process in health program, and current issues in public health promotion. Nombor 7, public health promotion and management in Malaysia. Nombor 8, professional communication skill, health counselling and consultation. Nombor 9, professional communication skills. Ini diadakan secara practical session. Dan nombor 10, planning implementation of health programs, promotion programs. Nombor 11, evaluation of health promotion programs. Pada minggu ke-12, student experience in health promotion and management program. And pada minggu ke-13, health promotion and education project. Dan nombor 14, pada minggu 14 adalah program evolution. Terdapat 14 topik kat sini untuk memenuhi kepada 14 minggu. Tetapi daripada topik-topik ni, ada juga topik yang mana kita evaluate menggunakan project group, ada yang menggunakan individual assignment, dan juga kita ada test and final exam lah. Okey, jadi ada 3 cara ini method of assessment. Okey, jadi kena fahamlah apa method of assessment ni. Itu kita nak menilai sejauh mana kefahaman pelajar berkaitan dengan topik-topik yang telah diajar. Okey. Jadi daripada situ ada berapa percentage lah, maksudnya distribution di antara method of assessment ini. Kalau tengok pada sini, project untuk group project adalah sebanyak 20%. Ini progress continuous learning, maksudnya bukan kepada peksa semata-mata kan. Kalau exam itu memberikan exam final sebanyak 40%. Jadi tengok pada sini, group project adalah sebanyak 20%, individual assignment sebanyak 10%, test dalam kelas sebanyak 20%, dan presentation kat sini saya tetapkan sebanyak 10%. Itu carry mark yang akan dibawa sebelum final exam adalah sebanyak 60%, dan semasa final exam pula sebanyak 40% akan dikira sebagai markah penuh. Jadi ini adalah distribution bagi setiap subjek dan juga subjek dan juga percentage bagi penilaian ke atas subjek ini. Jadi harapnya jelaslah. Jadi kita go through satu persatu berkaitan dengan subjek ni. Untuk yang fundamental for health promotion and introduction ni sebenarnya senang saja. Kita perlu tahulah apa yang dimaksudkan dengan health promotion. Kalau ikutkan health promotion dalam bahasa Melayunya apa? Promosi kesihatan. Dengan cara apa kita nak promosi? Macam ni lah. Kenapa kita nak promosikan kesihatan ni? Jadi benda-benda tu lah yang akan discuss, perkara-perkara tersebut yang akan discuss dalam subjek di peringkat health promotion ini. Jadi health promotion, kalau dari segi definition oleh WHO pada tahun 1990 menyatakan bahawa ia merupakan satu proses of enabling people to increase control over and improve their health. Untuk increase, untuk meningkatkan tahap kesedaran, untuk meningkatkan daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik, perubahan sikap untuk orang berubah daripada mengamalkan makanan yang tidak sihat kepada mengamalkan makanan yang lebih sihat untuk lebih baik. Sebab bila cerita berkaitan dengan kesihatan ni,
for sure untuk kekal maintain kesihatan tu yang pertama. Yang kedua adalah daripada dah tak boleh nak kekal, dia akan jadi sakit. Jadi bila sakit kita kena maintain yang sakit tu supaya hidup lebih lama. Okey, jadi kena increasekan kesedaran dalam menjaga kesihatan supaya lebih lama hidup. Sebab lagi lama hidup dalam keadaan sakit memerlukan kos yang sangat tinggi kan untuk hidup. Kita tak nak bagi kehidupan rakyat Malaysia ni lebih worse, jadi kita tingkatkan promosi kesihatan. Okey. Secara mudahnya begitulah. Okey. Jadi health promotion any combination melibatkan beberapa kombinasi. Maksudnya bukan setakat mempromosikan kesihatan saja. Jadi dia melibatkan juga education, melibatkan ekonomi, melibatkan juga politik. Termasuklah politik juga, merupakan organisasi-organisasi tersebut. Sebab dia, kenapa? Sebab dia cakupan dia sangat luas. Dia melibatkan perubahan sikap, melibatkan perubahan sosial atau interaksi di antara komuniti kepada komuniti, dan juga melibatkan kepada environmental changes, perubahan kepada persekitaran, untuk menjadikan satu komuniti itu lebih sihat. Jadi elemen-elemen ini diperlukan dalam promosi kesihatan. Okay, health promotion directed towards action. Okay, jadi determinant of course of health promotion requires a close cooperation daripada sektor-sektor. Betul lah, saya kata perlukan kolaborasi dan juga kerjasama daripada pelbagai sektor. Sektor education, sektor health, kesihatan, sektor dari sudut ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik. Lepas tu kita perlu juga duit kan, bajet, duit, dan kita juga perlukan environment yang melibatkan komuniti-komuniti. Jadi kita kena bekerjasama dengan ketua-ketua komuniti, ketua-ketua masyarakat dan sebagainya. Okey, ni bukan kerja buat seorang-seorang lah. Okey, kalau tengok pada government ni, sebab dia apa? Dia penting sebab dia lah yang merupakan pemegang taruh kepada perubahan polisi-polisi, kepada perubahan peraturan-peraturan. Contoh yang boleh saya bagi kat sini adalah contohnya kita nak mengurangkan kadar orang yang merokok. Jadi apa yang government boleh buat? Dia tingkatkan tax, cukai bagi satu rokok. Betul, dia melibatkan apa juga bila government ni, apa peranan government dalam untuk menjaga kesihatan, untuk mempromosikan kesihatan. Contohnya lagi, di kedai-kedai makan kan, diletakkan satu signage dilarang merokok. Jika dilarang merokok, kalau merokok apa tindakan yang akan diambil? Kata kena denda RM50,000, contoh kan. Jadi semua tu melibatkan kepada kerjasama dari segi government. Kalau orang biasa cakap, adakah dia akan jadi okey? For sure lah tak okey kan. Semua orang boleh buat, tapi disebabkan ramai yang tak nak buat, so kita paksa letakkan akta-akta dan juga peraturan. Yang kerja ni adalah kerja siapa? Adalah pemegang taruh ataupun government. Okey. Okay. 5 key principle untuk health promotion ini yang determine oleh WHO. Yang pertama adalah involve population, for sure. Sebab untuk berubah, untuk kita promote kesihatan, kita perlukan kerjasama ataupun involvement daripada populasi. Contoh kita berada sekarang ni di Malaysia, kita memerlukan populasi rakyat-rakyat Malaysia. Kalau misalnya kata kita nak program itu di negeri Kelantan, so population ini adalah rakyat di negeri Kelantan. Okay, sebab dia apa? Sebab kita melibatkan everyday life kan, fokus juga kepada specific disease, yang belum ada disease kita fokus kepada risiko-risiko yang boleh meningkatkan kepada kesihatan, yang boleh meningkatkan pada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okay, jadi perkara-perkara itu merupakan prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, promotion ini directed to action. Maksudnya kita promote kesihatan. Okey, kita promote kesihatan, kita educate orang melalui kepada tindakan towards action, tindakan. Okey, sebab kita, contoh dia, misalnya kata kita buat program di sekolah. So, buat program di sekolah tu apa contoh-contoh program yang boleh dibuat di sekolah? Action dia. Contoh dia kita memberikan ceramah. Yang kedua, kita ambil
tinggi berat timbang untuk tahu nutritional status. Yang ketiga, kalau misalnya kata di sekolah tu ada ramai sangat kanak-kanak yang obese. So apa tindakan kita? Kita bagi ceramah kesihatan, kita bagi physical activity kepada kanak-kanak tersebut supaya dapat maintain berat badan dia, supaya dapat menurun dan dapat kembali kepada berat badan yang lebih normal. Okey? Okey, prinsip yang ketiga, combine diverse. Yang ni lah yang kata dia combine include communication, education, legislation, fiscal measure, organisation change, community change. Dia melibatkan semua peringkat dan semua pihak dan melalui beberapa methods ataupun approach yang tertentu. Approach yang tertentu yang nanti kita akan belajar dalam topik-topik yang seterusnya. Okey, prinsip yang keempat adalah melibatkan juga penlibatan yang sangat aktif dan juga konkret daripada public, daripada orang awam. Orang awam, sebab jika tidak dapat kerjasama daripada orang awam yang begini, maksudnya kita tak dapat nak buat program, kita tak dapat nak buat program, kita tak dapat nak merubah satu-satu environment, satu-satu social yang lebih baik. Okey. Okey, prinsip yang kelima adalah melibatkan juga societal dan juga political venture yang sebagaimana yang saya telah nyatakan tadi. Kan? Okey, jadi ada beberapa prinsip ini melibatkan kepada primarily, maksudnya di peringkat awal, dan ada juga melibatkan beberapa peraturan, beberapa akta-akta dan beberapa important rule yang terlibat. Jadi jadi 5 prinsip ini adalah 5 prinsip yang terkandung dalam health promotion yang perlu kita ketahui bersamalah. Okey, jadi health promotion goals, dia punya tujuan dia adalah untuk memberikan satu education ataupun untuk memberikan satu info, untuk memberikan maklumat, untuk memberikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kesihatan, supaya setiap apa yang kita berikan kepada population, apa yang kita berikan kepada komuniti, dia dapat membuat pilihan yang lebih bijak. Daripada yang dia tak tahu kepada dia tahu. Selepas dia tahu, dia buat apa? Dia amalkan. Okey, itu adalah health promotion goals. Yang keduanya, dia membantu manusia untuk membantu individu untuk develop skill, untuk memperbaiki ataupun untuk develop skill, kemahiran-kemahiran yang ada, dan seterusnya dapat mengendalikan beberapa program kepada penduduk setempat. Ada juga kita buat program yang berkaitan dengan TOT, Trainer of Trainers, kan, sebab kita tak boleh nak capai semua tempat. Jadi selalunya kita akan approach kepada ketua-ketua bahagian ataupun ketua-ketua sektor tersebut, kita bagi training, dan selepasnya di ketua sektor akan turun kepada anak buah di tempat-tempat tersebut untuk memberi pula skill kemahiran itu kepada anak-anak buah di tempat tersebut. Okey. Yang keduanya, selepas kita memberikan maklumat, selepas kita memberikan bengkel, selepas kita memberikan latihan, mereka akan buat decision yang lebih baik lah untuk menjaga kesihatan. Dia akan develop beberapa program untuk pekerja dia lebih sihat dan sebagainya. Okey. Approach for health promotion, ada beberapa cara kita approach dia. We can promote di antara healthy population. Okay, first untuk healthy population. Kedua, kita boleh promote healthy lifestyle. Yang ketiga, kita boleh promote healthy environment. Jadi semua-semua ni adalah termasuk dalam approach for health promotion. Okay. Okey, dia pergi satu-satu. Apa kan dinamakan healthy population? Mana kita target kepada populasi yang sihat, kepada populasi yang sihat. So dia lebih general lah cara kita nak menyampaikan berkaitan dengan kesihatan itu lebih general, dan beberapa peringkat umur dia akan berbeza cara penyampaian kita mengikut pada beberapa peringkat umur. Kanak-kanak berbeza, ibu bapa berbeza, kanak-kanak dia di sekolah, remaja, orang tua, dewasa dan sebagainya. Betul, mungkin kita punya approach pula berdasarkan kepada gender. Ini pemakanan untuk wanita sihat. So kita kumpulkan semua wanita sajalah. Tak boleh lah kata lelaki, sebab kita punya tema pada hari itu adalah pemakanan wanita. Okey, itu satu. Yang keduanya, mungkin kita fokus kepada keperluan penduduk setempat. Kata kat tempat itu ada banyak sangat kes dadah, katakan. Jadi kita kena counter isu di tempat itu adalah berkaitan dengan remaja yang terlibat dengan dadah.
Jadi kita fokus. Okey, bagaimana nak buat supaya remaja ni tidak terlibat dengan dadah. Okey, jadi kita rangka kertas kerja, kita rangka program berdasarkan kepada keperluan setempat. Okay, healthy lifestyle. Jadi approach focus more on the behavior and of individual and how their decision action can lead. Okay, healthy lifestyle ni selalunya tadi beringkat population. So kita fikir pasal populasi di tempat tersebut ataupun dalam skop perbincangan yang lebih luas, skop masyarakat yang lebih luas. Tapi bila berkaitan dengan healthy lifestyle ni, kita lebih fokus kepada setiap individu. Contoh yang boleh saya nyatakan di sini, katakan ada dia kat tempat kerja tu ada 10 orang yang didapati semuanya ada penyakit kencing manis. Jadi daripada situ kita dapat counter bahawa daripada setiap orang itu dia ada masalah dari segi nak kontrol gula lah kan, nak kontrol gula dalam darah dia mungkin mengambil makanan-makanan yang manis, makan makanan yang tidak terkawal dan sebagainya. Jadi kita counter one by one. Kita tahu daripada masalah dia apa yang menyebabkan dia tidak boleh kontrol makan, mungkin lifestyle dia balik kerja dah tengah malam, jadi dia terpaksa makan malam untuk sebelum tidur. Jadi lifestyle macam ni yang kita nak ubah. Jadi kita tak boleh nak ubah secara berkumpulan. Jadi approach dia kena secara personal. Okay, bagaimana pula dengan healthy environment? Healthy environment ni selalunya kita create social, economic, environmental condition that are favorable to good health. Environment ni melibatkan kepada banyaklah elemen-elemen, item-item dia, termasuklah pada social, perhubungan antara manusia-manusia, ekonomi, dia melibatkan kepada status ekonomi di tempat-tempat tersebut dan juga beberapa konteks lain lah, di mana kita tidak boleh mengambil memandang ringan yang berkaitan dengan healthy environment ini untuk health promotion. Okay. Siapa yang akan promote health, kesihatan ni? Dia terbagi kepada dua, individual role dan juga governmental role. Jadi kalau individual role, apa yang kita boleh letak, apa yang kita boleh promote, apa yang berkait dengan individual role ni adalah seperti ini, lifestyle, genetic, belief, occupation dan consciousness. Consciousness ni apa yang kita tahap kesedaran. Governmental role, kalau tengok kat sini, dia akan berkait rapat dengan peraturan-peraturan, akta-akta, dan dia boleh bagi bajet, beberapa bajet, duit dan sebagainya lah untuk kita lakukan aktiviti ni. Selalunya bukannya free-free kan, jadi kita perlukan bajet yang tinggi, kita kena hantar lagi ke atas kerja. Yang meluluskannya adalah government. Okay, dia melibatkan dua role ini. Okay, health promotion strategy. Apa yang strategi-strategi yang boleh digunakan untuk health promotion ni? Dia boleh increasekan individual awareness, dia boleh change in lifestyle, boleh menukar kan, boleh kan health screening, check up yang saya dah letakkan dalam topik-topik yang seterusnya. Lepas tu early seeking for medical advice. Kalau misalnya kita dapat tahu bahawa kita akan dapat berisiko untuk dapat bronchial kronik, so kita boleh dapatkan bantuan nasihat ke perubatan daripada pakar perubatan, daripada doktor, supaya kita tak akan dapat penyakit kronik. Kita hanya berisiko, jadi berisiko tu belum dapat, tapi kita high risk, berisiko. Jadi kita untuk prevent dia, kita kena dapatkan nasihat daripada yang lebih pakar. Yang kelima, compliance to physician instruction and treatment schedule. Kalau dah sakit, dah dapat penyakit tu, jadi kita kena fokus, kita kena compliance, kita kena patuh dengan makan ubat tu, dengan schedule, jadual treatment. Tak boleh tak patuh, sebab semua ini melibatkan kepada kesihatan diri sendiri kan, dan juga sebagainya. Okay, what's a public health? Okay, kalau tengok pada public health ini adalah government effort to promote, protect and to preserve the people health. Okay, boleh baca kat sini. Okay, apa yang public health achievement sebelum ni yang telah dilakukan oleh
oleh government sebenarnya. Dia dapat buat satu proses program vaccination atau motivation safety, ada safer place, workplace, dan banyak lagi lah. Boleh baca kat sini kan, yang berkaitan dengan ibu pun ada banyak polisi-polisi yang berkaitan dengan family planning dan sebagainya kan. Kalau vaccination ni, kalau you all tahu, vaccination ni sebenarnya ni diberikan secara percuma oleh kerajaan bagi baby-baby yang baru lahir. Tak semua negara ada inisiatif yang begini sebab tu kebanyakan daripada negara luar, kalau datang kepada orang daripada international kan, daripada luar nak bekerja di Malaysia, kadang-kadang bila kita check tu tak dapat pun vaksin. Sebab tu kadang-kadang ada penyebaran penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang kadang-kadang rare, yang tak terdapat dalam negara kita ada. Sebabnya kemasukan daripada negara-negara luar lah, orang luar yang tidak ada, yang tak dapat vaksin dan sebagainya kan. Okey, itu salah satu contoh. Okey, jadi public health organisation ni ada banyak, ada non-governmental, ada daripada international level, dan juga kalau tengok kat sini United Nation United Nation ni termasuknya WHO, UNICEF. Yang ni antara yang famous lah. Okey, jadi ini sambungan lagi. Jadi untuk yang topik pertama ni saya rasa itu saja. Jadi nanti kita akan go through untuk topik seterusnya selepas ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.